Allah. Waalaikumsalam. Selamat jumpa lagi insya-Allah. Itu di perkongsian kita hari ini menerusi Mesra Koperasi yang dibawakan oleh Angkasa. Dan menutup tirai warna pagi. Betul. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Mohon ampun dan maaf kalau terdapat salah dan silap. Jumpa lagi besok insya-Allah. InsyaAllah. Yati meneruskan tugasan aspirasi 10.1 kejap lagi. Dan sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara Mesra Koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebahasaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 03-7800-7800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham, Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim Infak Lil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui skim infak Lil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi Skim Infak Lil Wakaf Angkasa 03-78846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Lesen vokasional khas yang perlu diambil oleh penunggang perkhidmatan P-Hailing tidak sama seperti lesen memandu vokasional GDL. Demikian reaksi Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wika Siong ketika menjelaskan kekeliruan pemain industri berhubung syarat pemilikan lesen vokasional khas bagi penunggang P-Hailing apabila beberapa akta sedia ada dipinda. Datuk Seri Dr. Wee pada sidang media di Putrajaya berkata, proses mendapatkan lesen GDL yang dijalankan terhadap kenderaan 4 roda atau mereka yang membawa barangan adalah ketat dengan perlu ke institut memandu dan menghadiri kursus khas. Beliau turut berkata untuk lesen vokasional khas tersebut yang namanya akan ditentukan kemudian, penunggang P-Hailing tidak perlu ke institut memandu, sebaliknya hanya perlu menduduki kursus induksi selama 3 jam yang akan dilaksanakan secara dalam talian. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan melaksanakan tindakan penguatkuasaan mengikut Akta Pergigian 2018 Akta 804 terhadap pengamal pergigian haram. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nuri Syam Abdullah berkata, kementerian itu memandang serius setiap aduan yang diterima oleh program kesihatan pergigian KKM dan aduan itu akan disiasat sebelum tindakan penguatkuasaan termasuk serbuan diambil di bawah bahagian ke-6 Akta Pergigian 2018 Akta 804. Ujar beliau lagi, pihak KKM menyedari kegiatan pengamal haram itu turut meliputi pihak yang memberi khidmat latihan kepada pengamal pergigian haram yang boleh memberi pelbagai kesan buruk dan mengancam kesihatan masyarakat. Hampir 300 lagi anggota bomba terpilih dari 7 buah negeri akan dilatih oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bagi menyertai pasukan Multi-Skill Team atau MUST pada tahun ini. Menurut timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM, Datuk Abdul Wahab Mat Yassin, kesemua yang terpilih akan menjalani kursus selama 21 hari dengan pendedahan dalam semua aspek dan situasi baik di udara, darat dan air bagi membantu unit udara JBPM dalam tugas mencari dan menyelamat. Bercakap kepada pihak media selepas menyempurnakan Majlis Pentauliahan Pasukan MUST JBPM Selangor, Datuk Abdul Wahab berkata peserta kursus itu telah dilatih dan diajar dengan pelbagai ilmu ikhtiar hidup, bekerja dengan pesawat, pengelpastian risiko serta teknik-teknik penyelamatan dalam bentuk teori dan praktikal. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa.
Pada tanggal 15 April dalam tahun 1959, Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam tahun 1959, Undang-Undang Nombor 3 tahun 1959 diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Sebelum undang-undang ini diluluskan, Lembaga Penasihat Agama Islam ditubuhkan di Pulau Pinang yang berperanan sebagai penasihat dan bertanggungjawab mengenai hal ehwal agama Islam. Pada tahun 1957, satu jawatan kuasa khas dilantik oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi mengkaji penubuhan Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan seberang perai. Akhirnya, jawatan kuasa khas ini bersetuju dan mengesyorkan agar diadakan undang-undang untuk membolehkan penubuhan Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan seberang perai. Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan seberang perai ditubuhkan bertujuan mengendali dan mengawasi hal ehwal dan kebajikan umat Islam serta mentadbirkan segala perkara yang berkaitan dengan agama Islam dengan jujur, adil dan saksama. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia. Pencalonan Anugerah Sri Angkasa 2022 telah dibuka mulai 1 hingga 31 Ogos 2022 secara atas talian di www.anugerahsriangkasa.gov.my. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KECOM. Tunku Abdul Rahman dalam satu ucapan beliau di depan Persatuan Wartawan Asing di sebuah hotel di Singapura pada 27 Mei 1961 menggagaskan penubuhan negara Malaysia yang terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei Sarawak dan Sabah. Antara lain, ia bertujuan untuk menyekat pengaruh komunis, mengimbangi jumlah penduduk, meningkatkan kemajuan ekonomi dan mempercepatkan proses kemerdekaan terhadap Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah. Singapura menyambut baik idea tersebut manakala Brunei enggan menyertainya. Manakala Sarawak dan Sabah yang mulanya menolak cadangan tersebut, akhirnya telah bersetuju apabila diberi jaminan mengenai pemerintahan sendiri. Untuk memberikan kebebasan dan keadilan kepada semua pihak, pada 17 Januari 1962, sebuah suruhanjaya yang akan meninjau pandangan penduduk negeri-negeri tersebut telah diumumkan dan dikenali sebagai Suruhanjaya Kabul. Pada 9 Julai 1963, satu perjanjian penting antara Persekutuan Tanah Melayu dan British telah ditandatangani di Pejabat Perhubungan Commonwealth di Marlborough House, London. Kedua-dua negara bersetuju mengeluarkan kenyataan bersamaan pada 12 Julai 1963, iaitu Kerajaan British bersetuju menyerahkan kedaulatan Sabah, Sarawak dan Singapura kepada Kerajaan Malaysia dan Malaysia akan wujud pada 31 hari bulan Ogos 1963. Ketika ura-ura pembentukan Malaysia menjadi kenyataan, Filipina dan Indonesia menentang keras gagasan tersebut. Filipina mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada wilayahnya, manakala Indonesia telah mengisytiharkan konfrontasi pada 20 Januari 1963 dengan slogan Ganyang Malaysia. Tentera Indonesia dihantar menyusup sempadan Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak serta Johor. Cabaran getir yang dihadapi ini tidak mematahkan semangat pemimpin dan rakyat Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah untuk melihat satu negara bersatu. Lawrence Michael Moore selaku Wakil Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sekali lagi mengadakan tinjauan pandangan penduduk Borneo Utara dan Sarawak. Pada 14 September 1963, laporan telah dikeluarkan yang mengesahkan majoriti penduduk negeri tersebut menyokong penyertaan dalam Persekutuan Tanah Melayu. Justru pada 16 September 1963, gagasan tersebut telah menjadi kenyataan dan lahirlah sebuah kesatuan yang dikenali sebagai Malaysia. Pengisytiharan tersebut dibuat di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Upacara membaca deklarasi penubuhan Malaysia telah dilakukan di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Gubernur-Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Singapura dan Sabah. Turut serta dalam upacara itu ialah 3 orang pemimpin dari 3 buah negeri yang baru di dalam Persekutuan Malaysia, iaitu Encik Lee Kuan Yew, Encik Donald Stephen dan Encik Stephen Kalong Ningkan. Bagaimanapun, penyertaan Singapura hanya mampu bertahan selama 2 tahun apabila terpaksa berpisah
pada 1965. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran temankan sahabat pendengar menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Khamis 11 Ogos 2022 bersamaan dengan 13 Muharram 1444 Hijrah. Hari ini hari putih. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa sunat hari Isnin, hari putih hari ini bersempena dengan solat puasa sunat Muharram juga. Masya Allah, semoga Allah sentiasa memberkati dan Allah sentiasa mempermudahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, alhamdulillah telah bersama-sama menerusi Warna Pagi tadi 4 jam bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi. Tak lain tak bukan Pian dan juga Lukman telah pun bersama dengan anda. Alhamdulillah, dan waktu ini bersama dengan Yati kita ada 3 jam sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Pelbagai pengisian bakal kami kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat. Kejap lagi untuk perkongsian pertama kita ada perkongsian bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram menerusi sambungan pengajian Makan Zubat untuk sama-sama kita mendalami lagi ilmu dalam bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, ikuti perkongsiannya nanti di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan secara langsung di ke semua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu nasyid inspirasi kita pagi ini bersama dengan Fariz dan menerusi Warkah Munsyid, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi.
College Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lapasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan dengan 24 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran biasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS 2022 untuk kemasukan September 2022. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam SPM, pointer 2.0 dalam STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Sila layari KUIPS kuips.edu.my atau melalui Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS. Sedap ni nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras Basmati Faiza. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Pakai-pakai yang lain kepada masalah perubatan kecemasan. Stroke ialah masalah perubatan kecemasan. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Perkongsian kita hari ini bersama dengan tak lain tak bukan Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang telah pun berada di konti IKIM saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz hadir ke konti ni. Bau-bau Mekah ni adalah ke Ustaz kan baki-baki. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita nak sambung Ustaz pengajian Matan Zubat dalam bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah. Ustaz kita nak sambung untuk bab yang ke-525. Tapi sebelum tu Ustaz, sedikitlah mukadimah daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada Encik Nurhayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah ini. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sepotong hadis yang lebih kurang lafaznya ad-du'a'u mukhul ibadah. Bermula doa itu adalah otak bagi ibadah. Seperti mana kita memahami kedudukan otak bagi badan, kepentingannya, begitulah kita memahami kedudukan doa di dalam ibadah. Dalam banyak-banyak ibadah, maka ibadah berdoa itu adalah berada pada kedudukan berada dalam kedudukan otak. Juga dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan makna sumsum. Kedua-duanya adalah perkara yang penting bagi tubuh. Otak penting bagi tubuh. Tanpanya maka tubuh akan hilang serinya, akan hilang panduannya. Maka begitulah juga dalam ibadah kita perlu belajar. Para ulama, para masyaikh menyebut kita perlu belajar berdoa. Begitu sekali lemahnya kita perlu belajar berdoa. Terkadang oleh kerana kita tidak terlatih berdoa, kita apabila mengangkat tangan tidak sampai 5 minit, kita sudah kehabisan kata.
seolah-olahnya tidak ada apa-apa lagi yang kita perlukan untuk dipohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu lemahnya kita. Maka doa itu perlu dipelajari, perlu dilatih. Kita belajar untuk menambah masa doa. Mula-mula kita doa 5 minit, kemudian kita berdoa 10 minit. Begitulah seterusnya. Ada ulama yang bila berdoa, boleh berdoa sehingga berjam-jam lamanya. Kita yang lemah ni pun akan bertanya, berfikir apa yang disebut, apa yang didoakan. Tetapi itulah yang disebut sebagai seorang yang merasa lazat bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia merasa kelazatan seperti seorang kekasih, merasa lazat bercakap dengan kasih dia. Bergayut, orang dulu kata apa? Bergayut dengan telefon tu lama. Sampai mak dia tanya apa benda yang disembangnya, apa benda yang dicakapnya sampai berjam-jam. Kalaulah seorang pernah melalui kemanisan seperti itu, maka begitulah kemanisannya seorang yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ulama menyatakan tidaklah seseorang itu direzekikan untuk berdoa, melainkan dia akan direzekikan dengan penerimaan. Bila seseorang itu Allah nak berikan dia sesuatu perkara, Allah akan ilhamkan dia untuk doa benda tu. Jadi kalau kita tak terilham, maknanya tak terlintas dalam otak kita, dalam fikiran kita nak doa perkara tersebut, maka nak dapat benda tu agak jauh. Tetapi tiba-tiba kita diilhamkan oleh Allah untuk berdoa dengan suatu perkara, yakinlah Nabi ajar kita, hendaklah kamu berdoa dengan Allah dalam keadaan kamu meyakini doa itu akan diterima. Berdoalah dengan Allah dalam keadaan kamu meyakini doa itu akan diterima. Banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu latih, kita perlu pelajari dalam berdoa apabila seorang itu mendapat rahsia doa. Mendapat kuasa doa lah kalau dalam bahasa lainnya. Maka dia dapat segala-galanya. Para pembesar terdahulu, mereka sangat takut dengan para wali atau para alim ulama bila dia ancam dengan doa. Bila dia bentang tikar semayang dia, bila dia ambil bekas wuduk dia, maka itu sudah cukup untuk melahirkan ketakutan kepada pembesar-pembesar. Kerana mereka pun memahami bahawasanya bila mungkin orang ni boleh dilawan kalau beradu senjata, sebab senjata mereka lagi banyak. Beradu kuasa kerana kuasanya lebih besar. Tapi kalaulah dia menggunakan senjata doa, maka habis. Kami dah tak ada apa-apa yang boleh melawan doa. Doa usilahul mu'min. Berdoa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Maka marilah kita sama-sama belajar berdoa. Dan ketahuilah sesungguhnya zat ataupun Allah yang kita berdoa dengannya sendiri menyuruh kita berdoa. Sendiri menyuruh kita berdoa. Bahkan dia marah dan murka kalau kita tidak berdoa dan meminta daripadanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Mukadimah yang sangat baik. Ustaz, nak tanya Ustaz. Kalau doa tu Ustaz, kalau kita mulakan dengan menulis dulu Ustaz doa tu, lepas tu kita baca ulang, boleh ke Ustaz macam tu Ustaz? Ada adab dalam berdoa ni adalah tidak takalluf dalam menguntai ke bahasa dia. Maknanya menghias kata ataupun dipanggil sajak dalam bahasa Arab. Melayu mungkin panggil sajak. Tidak molek kalau doa itu dibuat secara takalluf, dengan makna seseorang itu sengaja menghias kata untuk dia mengindahkan doa itu. Takalluf maksudnya dalam dia berdoa itu yang lebih banyak digunakan otak bukan hati. Sebab bila dia nak menguntai kata, dia nak menghias kata, maka dia terpaksa banyak menggunakan fikiran dia.
maka doa itu tidak lahir daripada hati. Itu sebabnya ada larangan daripada berbuat demikian, kerana ia tidak lahir daripada hati, kecualilah seseorang itu yang memang bicaranya itu adalah bicara seni. Kalau dia bercakap memang perkataan dia tu adalah perkataan yang tersusun. Memang begitu, tanpa dia perlu takalluf. Dia tidak perlu mengada-ngada lah istilahnya, ataupun memberatkan. Memang itulah tabiat dia, itulah jiwa dia, maka tidak mengapa. Dan kita juga diajar untuk belajar berdoa. Sama ada kita belajar berdoa dan kita menghafalnya, khususnya doa-doa yang datang daripada Rasulullah. Kalau kita tidak boleh menghafalnya, maka kita boleh menulisnya. Orang yang di Arafah selalu dipesan supaya dia tulis doa yang dia akan mohonkan, supaya ia tidak terlepas dari ingatan saat memanjatkan doa. Masa saya di Arafah bau-bau ini pun kita lihat suasana berdoa, suami isteri duduk di bawah terik matahari, masing-masing ingin mengambil fadilat. Kalau di Arafah ni bagusnya masa berdoa kita tidak di bawah bumbung. Tidak di bawah bumbung. Hanya di bawah bumbung langit sahaja. Walaupun kita lihat musim panas, terik matahari, tetapi ada sahaja pasangan suami isteri, ada yang bersendirian, yang duduk di bawah terik panas, berdoa dengan Allah SWT. Jadi ada yang memegang kertas. Memegang kertas, kita lihat kertas tu senarai dia panjang. Mungkin ada pesan orang ataupun peribadi punya hajat. Dan kalau ia dapat membantu tanpa ada unsur takalluf, sebab doa ini dia perlu daripada hati, maka ia adalah sesuatu yang harus, kerana ia dapat membantu orang itu berdoa dengan lebih baik. Kena belajar untuk berdoa dan meminta ni. Apapun Ustaz, kita dah kita masuk untuk bab pengajian kita hari ni, untuk himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah Matan Zubat. Bab itu kita ada akan pergi ke bab yang ke-525. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bait syair yang kita akan bacakan pada pagi ini, kita perlu menyorot belakang sedikit, iaitu berkaitan dengan melontar. Wa fi minan lil jamratil ula ramait bi sab'i ramiyatil hasa hina intahait. Dan di Mina ini pergerakan dia, kita daripada Arafah masuk lepas Zuhur. Ini yang dalam perjalanan haji Rasulullah, masuk lepas Zuhur. Kalau tentatif ataupun perjalanan haji jemaah kita masuk Arafah ini pada hari yang ke-8. Hari yang ke-8. Kalau kita boleh untuk hari ke-8 pergi ke Mina untuk mengamalkan bermalam pada hari tarwiyah di Mina, maka itu bagus. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh ada di Mina. Pada hari ke berapa? Hari ke-8 yang ia dipanggil hari Tarwiyah. Lepas daripada Subuh, maka barulah kita bergerak pergi ke Arafah. Kalau kita boleh melakukan seperti itu, maka itu afdal, itu terbaik. Alhamdulillah, baru-baru ni pun saya dapat mengamalkan untuk bermalam di Mina pada hari Tarwiyah. Jadi lepas subuh, naik matahari, kita bergerak pergi menuju ke Arafah. Dan apabila selesai urusan di Arafah, jadi Arafah ini Nabi masuk lepas Zuhur, kemudian berkhutbah, kemudian mengerjakan semayang. Selepas semayang itu berdoa. Ini yang kita boleh ambil contoh Nabi berdoa ni di atas kenderaannya, berdekatan ataupun di Jabal Rahmah, dan Nabi berdoa sampai maghrib. Daripada Zuhur sampai maghrib. Berapa jam? Berjam-jam lamanya. Dan perkara yang utama yang Nabi doakan adalah kemaslahatan umat. Nabi doa umat.
Bagaimana Allah ampunkan umat dia. Nabi mohon dengan Allah supaya Allah ampunkan umat dia, sehinggakan dosa-dosa besar pun diampunkan. Bukan setakat itu, Nabi doa supaya kesalahan seseorang yang dibuat kat orang lain, hak-hak manusia pun Allah ampunkan. Mohon simpati daripada Allah. Ya Allah, kalaulah orang ini dia ada hak dia atau orang lain, kau puaskanlah dia. Maknanya gantikanlah, maafkanlah si penzalim ini, dan orang ini punya hak, kau gantilah di hari akhir. Begitu Nabi merayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya setiap daripada umatnya diberi rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Sebab itu disebutkan tidak ada hari yang iblis terasa terhina, terasa keji, terasa rendah, begitu menyesal, begitu marah lebih daripada hari Arafah. Pada hari Arafah dia begitu rasa terhina, dia begitu rasa sedih. Sebab apa? Kerana terlalu banyak jiwa-jiwa yang dibebaskan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab rahmat yang melimpah ruah. Justru itu segeralah untuk kita mengerjakan haji. InsyaAllah tahun hadapan, siapa yang berdoa kita aminkan, Allah mudahkan. Jadi kalau memang kita nak pergi, kita doa dari sekarang, dan tidak ada mustahil bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara-perkara seperti ini. Kemudian setelah Arafah bergerak, selepas maghrib pergi ke Muzdalifah. Bergerak pergi ke Muzdalifah disunatkan, bagus untuk kita semayang jamak takhir kalau kita musafir. Kalau kita musafir, kita semayang jamak takhir. Maknanya sembahyang maghrib dengan isyak itu sembahyang di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Dan setelah berada di Muzdalifah, maka kita tidur di sana sampai subuh. Ini saya cerita perjalanan Rasulullah yang afdal. Tidak wajib untuk tidur sampai subuh. Kerana jemaah haji kita pun dia akan ikut pergerakan bas. Kalau dia datang Muzdalifah awal, dia tinggalkan Muzdalifah awal. Kalau dia datang Muzdalifah lewat, maka dia tinggalkan Muzdalifah lewat lepas subuh. Alhamdulillah, baru ni kita dapat amalkan untuk tidur di Muzdalifah sampai subuh. Lepas mayang subuh, bergerak ke Mina. Yang ni nak disebutkan ni. Dan apabila kamu sampai di Mina, kata pengarang, maka melontarlah di Jamratul Ula, iaitu dipanggil Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah, melontar di sana. Jadi hari ke-10 adalah hari kita melontar 7 batu sahaja. Dia ada 4 hari. Hari ke-10 maknanya hari raya, kita melontar 7 biji batu di satu jamrah sahaja, dan jamrah itu dikenali sebagai Al-Jamratul Ula ataupun Jamratul Aqabah. Dan untuk melontar ni boleh sahaja melontar seawal malam, tengah malam. Bila masuk sahaja tengah malam raya, sebenarnya dah boleh dah melontar. Dah boleh dah melontar. Sebab itu ada juga jemaah yang lepas sahaja bermalam di Muzdalifah, mereka terus menuju ke Mekah untuk tawaf. Untuk tawaf. Mengambil kesempatan masa kosong. Sebab ghalibnya waktu malam itu Mekah kosong. Tempat tawaf tak ramai orang. Maka pergi tawaf di sana, kemudian balik pergi ke Mina. Pergi ke Mina untuk berada di sana. Daripada segi perjalanan haji Nabi melontar pagi raya. Pagi raya. Maknanya lepas Muzdalifah, sembahyang subuh paling awal kita buat, dan kita bergerak ke Mina. Kita bergerak ke Mina dan melontar di sana pada waktu duha. Kalau boleh, bagus. Tapi kalau sekadar boleh, malam itu juga pergi ke Mina. Boleh. Melontar pada malam tersebut. Berapa biji batu? 7 biji batu. Dan di mana? Di Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah ni kira dia adalah jamrah yang berada paling hujung. Paling hujung. Dan sebenarnya kedudukan Jamratul Aqabah itu adalah di luar Mina. Dia jamrah
kubra, wusta, kemudian jamrah sughra, kemudian jamrah aqabah ini dia adalah jamrah yang sebenarnya kedudukannya berada di luar daripada Mina. Mukabbiran, ini yang kita nak baca hari ni. Mukabbiran lil kulli waqta' talbiyah summa dhbahil hadiya biha kal udhiyah. Terjemahannya, dalam keadaan bertakbir bagi setiap biji batu yang kamu lontar, berhentilah di situ daripada talbiyah, kemudian sembelihlah binatang ternakan di Mina sebagaimana syarat-syarat dalam ibadah kurban. Dan bila disebut melontar, jadi melontar ini dia punya syarat dia, kita kena buat aksi ataupun action melontar. Dia tak boleh letak je batu macam ni lepas, tak boleh. Dia mesti lontar. Maksudnya action, perbuatan melontar tu dia kena wujudkan. Barulah. Yalah, baling melontar sama. Jadi dia kena melontar. Kalau bagus, dia angkat tinggi, kemudian dia melontar. Dan batu melontar itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Besarnya adalah sebesar kerikil khadaf, iaitu yang orang guna untuk lestik menggunakan tangan. Iaitu itu yang afdal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan batu itu bagusnya dikutip di Muzdalifah. Adakah kutip 7 biji batu ataupun kutip 70 biji batu terus? Ada perbezaan pendapat, tetapi yang muktamadnya adalah kutipnya itu adalah di Muzdalifah. Kalau jemaah dibekalkan, siap dah dalam uncang 100 biji batu uncang itu. Tapi kita nak hidupkan sunnah juga, kutip batu, kita kutip juga. Walaupun batu dah diberi, bila sampai Muzdalifah, kutiplah batu untuk mengamalkan sunnah kutip batu di Muzdalifah. Dan bila kita baling sebanyak 7 kali secara yakin di setiap jamrah. Itu untuk hari yang ke-11, 12, 13. Secara yakin kita dah buat 7 kali. Makna kata kalau kita ragu-ragu 6 ataupun 7, maka kita akan ambil bilangan sedikit, iaitu 6. Dan disunatkan untuk apa? Untuk kita bertakbir paling kurang Allahu Akbar. Paling kurang Allahu Akbar. Setiap kali takbir serentak dengan takbir. Ada ulama kata kita baling kemudian kita takbir, ataupun kita takbir kemudian kita baling. Jadi caranya adalah kita membaling dan serentak dengan itu hal keadaan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas kita habis melontar di jamrah yang ini untuk hari yang seterusnya, nanti kita akan terangkan apakah kaifiat melontar tersebut. Dan kalau kita nak melontar Jamratul Aqabah, kedudukannya adalah kiblat sebelah kiri kita dan Mina sebelah kanan kita. Kiblat sebelah kiri kita maknanya kalau Aqabah begini, dia ada 2 bahagian. Kalau dulu ni Aqabah ni ada 1 bahagiannya. Di belah sini tak ada, sebab dia rapat dengan bukit. Sekarang ni dah ada 2, belah sini ada, belah sini ada. Maka kita ambil hati-hati, kita melontar yang belah sini. Belah sini, menghadap begini. Bukan kita datang belah sini, kita melontar menghadap sini. Maknanya dia punya panduan dia, bahu kiri kita ni menghadap ke Mekah. Dan bahu kanan kita menghadap ke Mina. Itu kedudukan dia. Sebahagian ulama mengatakan, kalau kita melontar di bahagian ataupun di muka jamrah yang sebelah sini, hukumnya tidak sah. Okey. Kemudian lepas habis melontar dan bila mula sahaja melontar, kata pengarang, waqta' talbiyah. Berhentikanlah talbiyah. Sebab bila kita dah mula melontar, kita dah masuk melakukan amal-amal tahallul. Tahallul awal, tahallul yang kedua. Maka bila dah masuk amal tahallul, berhentilah talbiyah. Kalau dia ada 3 amal tahallul, melontar di Jamrah Aqabah pada hari ke-10, dan yang kedua bercukur,
dan yang ketiga bertawaf. 3 ni dipanggil amal tahallul. Kalau kita buat 2 daripada 3, kita telah tahallul awal. Kalau kita buat ketiga-tiga sekali, kita telah bertahallul sani, yang kedua. Jadi sebenarnya boleh saja yang mana satu kita buat dulu. Kita pergi tawaf dulu, baru melontar, boleh. Kita melontar dulu, baru tawaf, boleh. Kita bercukur dulu, baru kita buat yang lain, boleh. 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 Jadi mana-mana yang kita buat, maka kita ketika itu sudah tidak ada talbiyah sebenarnya. Yang disebutkan dalam kitab ni adalah dia mengikut perjalanan afdal, iaitu perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas melontar, maka sembelih. Summadbahil hadiya biha. Kemudian sembelihlah binatang hadi di sana. Biha tu maksudnya di Mina. Kal udhiyah, binatang itu yang kita nak sembelih, syarat dia sama dengan syarat yang diperlukan ketika sembelih korban. Dari segi umur dia, daripada segi jenis dia, daripada segi kesempurnaan dia, semua syarat yang kita dah belajar, itulah syarat yang diperlukan bagi binatang yang kita nak sembelih sebagai binatang hadiun yang disembelih di Mina. Baik, Alhamdulillah. Dan kita akan menjerehat seketika untuk anda rakan pendengar. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada bihim naslamu min kulli adha biqadrillah ya Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada ya Allah syumusil huda syuyukhil wara nujumin nada bihim naslamu min kulli adha biqadrillah ya Allah. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tahsin Ibadah kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi pengajian Matan Zubat dalam bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita dah sampai bait yang ke 525 berkenaan dengan jamrah sebentar tadi Ustaz kan. Kita sambung lagi Ustaz untuk pengajian kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata pengarang wahliq biha wa qassiran ma' dafni.
sya'rin wa ba'dahu tawafur rukun. Terjemahannya bercukurlah atau bergunting serta tanamlah rambut itu di sana. Selepas itu laksanakan tawaf rukun. Selepas melontar, kalau ada hadiun yang nak disembelih, sembelih selepasnya di Mina, kemudian bercukur. Kemudian bercukur. Jadi bercukur ni, dia kata bercukurlah biha di sana, di Mina. Dan berguntinglah. Berguntinglah. Bersama apa? Bersama menanam rambut. Dan selepas bercukur atau bergunting, lakukanlah tawaf rukun. Cuma nak bercukur dan bergunting dekat Mina ni, Cabaran saya. secara umumnya tak ada kedai. Secara umumnya tak ada kedai lah. Ada orang secara inisiatif sendiri, dia cukur kawan-kawan dia kalau dia pandai. Dan ada juga yang menawarkan perkhidmatan lah, yang berbayar untuk bercukur di sana, dan sudah tentu harganya mahal. Jadi bagusnya kalau bercukur itu dibuat di sana. Dan tidak disyaratkan. Baru ni pun kita tak dapatlah nak bercukur di Mina. Kita terpaksa keluar daripada Mina untuk mencari kedai, salon, halaqah yang boleh mencukur rambut kita. Mana cukur ni memang cukur habis lah Ustaz. Cukur. Bila sebut cukur, maknanya cukur dogol. Dogol. Maknanya botak licin. Itu yang afdal. Jadi bercukur dengan bergunting, maka cukur lebih afdal. Nabi SAW telah mendoakan kepada orang yang bercukur dengan sabdaannya, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang yang bercukur. Kemudian ada sahabat dia menyampuk. Maknanya dia berkata, Ya Rasulullah, wal muqassirin. Doakanlah juga orang yang bergunting ni. Kemudian Nabi doa lagi sekali. Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang bercukur. Kemudian sahabat kata, doakanlah juga untuk orang yang bergunting. Nabi tetap doa, Ya Allah, rahmatilah orang yang bercukur. Kali keempat barulah Nabi sebut, dan rahmatilah orang yang bergunting. Maknanya, untuk orang yang bercukur, Nabi doakan 3 kali. Dan untuk orang yang bergunting, Nabi doakan sekali. Ini yang kata bercukur ini afdal adalah untuk lelaki. Sudah pasti. Adapun perempuan bergunting. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut perihal Nabi masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan Nabi dan para sahabat, muhalliqina ru'usakum, disebut dulu bercukur, wa muqassirin, dalam keadaan bergunting. Dan yang kata afdal bercukur ini adalah kalau selepasnya itu dia tak ada buat ibadah nusuk yang lain. Contohnya kalau satu orang, dia datang umrah, dia nak buat haji tamattu', tapi dia datang lambat. Jadi bila dia selesai umrah, afdalnya dia gunting. Supaya rambut ni dia simpan untuk bercukur nanti masa haji. Bila kalau antara dia punya umrah dengan haji itu dekat. Kalau dia cukur sekarang dah tak ada rambut. Tak sempat tumbuh. Tak sempat nak tumbuh. Maka lebih baik dia yang pertama dia gunting, yang kedua barulah dia bercukur. Tapi kalau keadaan itu tidak berlaku, maknanya kita datang macam jemaah haji yang datang KT 1, 2, itu memang awal. Jadi kalau datang buat haji tamattu', maka sudah tentulah bercukur afdal, sebab sempat lagi tu nak tumbuh rambut sementara nak menunggu musim haji. Dan perempuan ni bergunting. Tapi biasanya perempuan ni kalau dia bergunting, dia gunting hujung rambut je. Hujung rambut je. Dan ada jemaah yang gunting tu di apa, Safa Marwah kan, di Marwah. Dah habis dia punya sa'i ini untuk umrah, gunting, cari tong sampah, gunting kat situ. Dan ada juga orang menawarkan perkhidmatan bergunting, tapi kena bayar 10 rial. Jadi kalau kita boleh, bawa lah gunting kan di situ. Cuma dia marah lah sekarang ni kalau kita pergi gunting dekat Safa Marwah tu.
Maknanya gunting kat luar, dia kata tak ada adab. Mereka menganggap Safa Marwah itu sebagai masih dalam masjid. So nak gunting, gunting luar. Dan sebenarnya yang afdal bergunting untuk perempuan ni, ataupun kalau lelaki nak gunting, yang afdal punya cara, kita gunting semua kepala. Semua kepala. Maknanya kalau orang tu dia pakai pisau dia pakai mesin, kalau lelaki maknanya dia mesin tu semua kepala. Semua kepala, bukan dia potong sikit. Itu sudah cukup lah untuk tahallul. Tapi kalau nak kata cara gunting itu, setiap kalau disebut, kalau perempuan tu setiap rambut tu dia potong satu ruas anmula, satu ruas jari. Dan bila kita bercukur ataupun kita bergunting, kita amalkanlah sunnah. Kita ajar tukang cukur, dan tukang cukur di sana pun dah tahu sunnahnya. Kita bagusnya kalau kita boleh menghadap kiblat. Dan bila gunting tu ataupun bila kita cukur tu, kita cukur belah kanan dulu, barulah belah kiri. Kemudian ada doa yang diajarlah oleh ulama. Doa ini bukan warid daripada hadis, tapi diajar oleh ulama. Antara lafaznya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, Allahumma hadhihi nasiyati biyadik, faj'al li bikulli sya'ratin nuran yawmal qiyamah, waghfir li zunubi. Kemudian ada yang menambah, Allahumma atini bikulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'ah warfa'li biha darajah waghfir li walil muhalliqin wal muqassirin wali jami'il muslimin wa atina fi kulli hinin abada afdala ma ataita ibadaka salin fi kulli hinin abada ma'a kamalil afiyah. Amin. Doa ini dibentuk oleh ulama. Dan bagus kalau siapa yang pergi umrah, dia kena ada buku lah. Antara buku yang bagus yang selalu saya cadangkan, kalau daripada segi hadis-hadis kelebihan, kita nak bentuk semangat kita haji, umrah, ziarah Nabi, gunalah kitab yang dikarang Maulana Zakaria Al-Kandahlawi yang berjudul Fadilat Haji, Umrah dan Ziarah. Dan untuk berkaitan dengan hukum hakam dan doa-doa, niat-niat yang kita perlu wujudkan semasa ibadah umrah secara khusus, maka ada kitab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah, Ibadah Umrah yang Sempurna. Itu bagus. Buku tu kecil, pegang tangan je. Maka kita perlu memperbaiki umrah kita, bukan dengan kita mengupgrade kita punya package. Dulu naik yang kurang VIP, sekarang VVIP. Dulu VVIP, sekarang VVVIP. Itu bukan cara upgrade umrah kan. Upgrade umrah, kita upgrade niat kita, kita upgrade kualiti kita, kita upgrade ilmu kita, kita upgrade, maknanya kita menambah baik rasa kita, mahabbah kita. Itu barulah setiap kali kita datang itu ada faedah kerohanian yang datang kepada kita. Dan lepas kita dah cukur, disunatkan untuk tanam. Minggu sebelum ni ada bahas tentang masalah menanam uri kan. Jadi ini antara benda yang disunatkan tanam. Selain daripada uri, kita ada kuku, kita ada bulu, kita ada apa lagi, rambut untuk ditanam. Maka disunatkan untuk kita menanamnya. Dan selepas itu melakukan tawaf rukun. Jadi tawaf rukun ni waktu dia masuk tengah malam, dan waktu dia terus berpanjangan. Selagi dia tak tawaf, dia boleh tawaf. Afdalnya bertawaf pada hari yang ke-10. Nabi buat begitu. Nabi hari ke-10 terus pergi ke Mekah. Dan Nabi sembahyang Zuhur di sana, ataupun Nabi sembahyang Zuhur di Mina. Cuma tentatif jemaah haji kita, dia tak susun begitulah, sebab waktu tu orang tengah ramai. Jadi biasanya foreigners yang bukan Malaysia lah yang akan di sana. Malaysia memang secara umumnya tak nampak lah. Tapi ada juga yang datang awal kan, yang bergerak sendiri, yang mengambil fadilat bertawaf pada hari yang pertama. Kalau boleh lakukan yang tak ganggu perjalanan grup kita, maka kita bagusnya kita boleh lakukan. Kalau tak dapat haji tahun ni, kita boleh buat haji tahun depan. Dan kita niatkan untuk paling kurang buat haji 3 kali. Kerana siapa yang buat haji sekali, dia telah menunaikan kefarduannya. Siapa yang buat haji 2 kali, dia telah memberi hutang kepada Allah. Dan siapa yang membuat haji 3 kali,
Allah akan haramkan api neraka terhadap dirinya. Jadi niat kena besar, dan ketika kita berdoa tidak ada yang sukar bagi Allah untuk menyempurnakan doa kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, kita sampai ke ujung-ujung Ustaz. Kita berhenti kat situ untuk pengajian matan pada Ustaz ya. Kita sambung minggu akan datang seterusnya nanti. Hujung ni Ustaz, sedikit pesan-pesan Ustaz untuk sahabat pendengar kita. Silakan. Daripada ibadah haji dan umrah ini, kita belajar untuk memahami bahawasanya kita semua sama sahaja, memakai pakaian yang sama, mematuhi undang-undang ataupun hukum yang sama. Bahkan orang haji yang paling disukai Allah, yang kusut masai, yang kusut masai rambutnya, yang berdebu pakaian dia. Maknanya kita nampak mujahadah kat muka dia. Terpaksa pakai ihram bertahan. Kalau orang yang buat haji ifrad ni, ada yang awal datang buat haji ifrad sebulan pakai ihram. Nampak dia punya kusut masainya macam orang tak terurus. Macam tu Allah suka. Masya Allah. Jadi kita kena faham konsep tu. Jadi haji ni dia bukan piknik, kan? Bukan kita saya naik VIP, saya tak. Yang paling Allah suka yang kusut masai, yang nampak muka letih, yang nampak muka berpeluh, yang nampak kalau dekat pun baunya Masya Allah. Sebab tak boleh pakai minyak wangi. Ketahuilah sesungguhnya orang yang seperti ini yang disukai oleh Allah, seperti mana bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di Allah daripada haruman kasturi. Begitulah keadaannya. Kerana kita nak melahirkan hamba, dan ibadah haji ni kalau ditanya banyak apa dalam ibadah haji ni, banyak berjalan. Dia punya teras amal dia adalah berjalan. Kalau puasa teras amal dia tak makan kan, perut. Yang ni berjalan. Jadi oleh kerana itu, kalau boleh kita pergi dalam keadaan masih lagi ada kesihatan, kekuatan, waktu muda, maka kita pergilah. Khususnya orang yang mampu, segerakanlah, belanjakanlah wang yang kita ada untuk Allah. Dan ada janji Rasulullah, tidak akan miskin orang yang belanja untuk haji ataupun umrah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan untuk perkongsian sesi soal jawab, insya-Allah. Untuk anda yang akan mendengar, teruskan bersama kami. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mata tak nampak jalan di dunia, kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Selamatlah di dunia fana ini,